Okey, selamat pagi semua. Terima kasih kerana berada dengan saya pada hari ini untuk kelas moral. Hari ini kita akan memula dengan topik insan bermoral pilihan hidup. Okey. Jadi cikgu nak kamu buka buku teks kamu. Untuk unit 2, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, jom. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak kamu buka surat 13 no? Buka surat 13, iaitu topik baru insan bermoral pilihan hidup. Buka surat 13. Okey, pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan ciri-ciri insan bermoral. Okey, bila kamu berfikir tentang seorang yang bermoral, apa yang datang kepada minda kamu? Maksud cikgu macam ni. Cuba kamu fikir seseorang. Pilih seorang saja yang dalam hidup kamu. Mungkin ayah kamu ke, pakcik kamu ke, ataupun jiran kamu, ataupun cikgu-cikgu kamu. Satu individu yang kamu betul-betul hormati. Yang kamu betul-betul hormati. Cuba kamu fikir, apakah ciri-ciri dia? Apakah ciri-ciri orang ni? Selalunya orang yang dihormati ni dan disayangi ni, dia adalah insan yang bermoral. Jadi kamu pilih salah seorang yang kamu kagum. Salah seorang daripada ahli keluarga kamu yang kamu kagum. Kamu cuba fikir ciri-ciri. Apa yang menyebabkan orang kagum? Apa yang menyebabkan orang sayang kepada individu ini? Okey, untuk ciri-ciri insan yang bermoral ni, cikgu suruh kamu fikir tentang seorang yang kamu kagum kan. Ayah kamu kamu kagum sangat dengan ayah kamu. Apa ciri-ciri dia, orang yang bermoral ni? Yang pertama ialah pemikiran dia. Okay. Apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah pemikiran kita. Jadi insan yang bermoral ni, dia dalam kepala dia pun, apa yang difikir pun sudah bermoral. Contohnya ialah dia rasional. Dia berfikiran rasional. Fikiran rasional ni maksudnya dia fikir kepada logik. Dia tidak fikir semua dengan perasaan sahaja. Dia berfikir dengan logik. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi yang ni adalah rasional. Dia fikir dengan logik. Yang kedua adalah dia fikir dengan bebas. Dia tak ikut kepada idea orang lain dan sebagainya. Pemikiran orang yang bermoral ni dia bebas. Seterusnya dia tepat. Pemikiran dia tepat. Dia tak fikir benda-benda yang merapu. Orang yang rasional ni dia tak fikir benda-benda yang merapu. Dia fikir benda yang tepat. Tepat sekali. Jadi dia lebih kepada macam rasional jugalah. Seterusnya dia kreatif. Kreatif ni penting. Kreatif ni penting. Contohnya bila kita nak buat sesuatu, nak selesaikan satu penyelesaian, kita perlu satu solusi yang kreatif. Dan yang terakhir sekali adalah kritis. Kritis ni apa beza dengan kreatif? Kreatif ni adalah kita fikir benda baru, pemikiran baru. Kritis ni pula adalah kita cuba fikirkan tentang idea yang lama dan kita fikir apa kurangnya idea ni. Apa kurangnya idea yang ni. Contohnya jika di sekolah ada satu amalan yang semua kawan-kawan biasa buat. Jadi seorang yang berfikiran moral ni dia tak ikut saja, dia fikiran kritis, dia fikir dulu. Okey, betulkah? Kawan-kawan ajak untuk merosakkan tandas. Jadi seorang yang bermoral dia fikir kritis. Betul ke ni? Betulkah, patutkah kita rosakkan tandas? Dia fikir kritis dulu. Kalau rosak ni macam mana? Dia banyak bertanya lah. Orang kritis ni dia banyak bertanya. Dia soal. Dia tak ambil semua 100%. Okay, seterusnya ciri-ciri insan yang bermoral yang kedua adalah perasaan. Perasaan ni hati kita. Okay, jadi orang yang bermoral ni dia perasaan dia tinggi. Dia tak macam robot lah. Bila kita kata pemikiran ni, robot pun boleh fikir secara rasional. 1 tambah 1 2, kalkulator pun tahu. Tapi
manusia yang bermoral ni dia ada satu benda yang robot tak ada, iaitu perasaan. Jadi contohnya yang pertama adalah empathy. Apa itu empathy? Kamu biasa dengar tak apa itu empathy? Empathy adalah kita, maksud dia adalah kita boleh meletakkan diri kita pada situasi orang lain. Nah, empathy ni penting lah. Selalunya cikgu bagi contoh empathy ni adalah seorang ibu yang menjaga anak dia, anak baby dia. Seorang ibu bila dia jaga baby, baby tak boleh bercakap lagi, tapi bila baby tu menangis, ibu tu sendiri ada empathy. Dia boleh tahu, oh, anak saya ni nak susu, ataupun anak saya ni mengantuk, ataupun tak selesa. Nah, jadi empathy ni adalah satu benda yang amat penting, dan manusia ada empathy. Cuma makin besar, kalau tak dijaga empathy ni, dia makin kurang. Empathy ni adalah kita faham perasaan orang lain. Ni yang amat penting ni. Cikgu kata kalau kamu nak berjaya, kamu kena ada empathy ni. Nak berjaya dalam hidup adalah kunci dia adalah empathy, ataupun percaya orang lain. Boleh faham situasi orang lain. Okey, seterusnya adalah simpati. Simpati ni yang kedua lah. Simpati ni dia bawah sikit pada empathy. Simpati ni dia macam bila kamu tengok kucing yang sakit, kamu rasa simpati, kamu pun nak bawa kucing tu pergi ke klinik. Jadi simpati ni lebih kepada kasihan lah. Kasihan dia. Yang ni kena ada juga. Kalau ada orang yang tak ada simpati ni, dia kena asah lagi lah. Kena asah lagi. Empati dan simpati ni adalah skill lah, ataupun kemahiran. Jadi kamu kena sentiasa asah. Orang yang kurang asah empati dan simpati tu yang boleh jadi seorang yang tak stabil lah. Orang yang selalunya kalau kamu fikir orang yang kamu suka, orang yang kamu hormati, selalunya dia ada dua ni lah. Ada dua ni, empati dia tinggi, simpati dia faham perasaan kamu, tu yang kamu suka kat dia. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena ada empati dengan simpati. Okey, seterusnya kasih sayang, benda-benda biasalah. Kasih sayang kita kena ada. Bila orang yang bermoral ni, dia sayang orang lain lah. Kasih sayang, murah hati. Murah hati. Kamu mungkin ada kenal seseorang, pakcik-pakcik kamu ke siapa, yang murah hati, suka bantu rumah orang tua, anak yatim, jumpa orang miskin bagi duit. Itu yang ni adalah seorang yang murah hati. Okey, seterusnya insan yang bermoral ni, yang ketiga adalah perlakuan dia ataupun tindakan dia. Kadang-kadang orang kata hati dia baik, tapi perlakuan dia tak cukup baik. Yang tu tak okey lah. Jadi seorang yang baik, perlakuan dia pun baik. Behavior ataupun perlakuan. Jadi seorang yang bermoral ni, dia yang pertama dia adil. Adil tu apa? Dia tidak berat sebelah lah. Dia adil dalam memberi kepada satu keputusan. Satu lagi, dia berperi kemanusiaan. Ni penting ni. Cikgu nak kamu ingat perkataan ni, berperi kemanusiaan. Okey. Kita tengok negara-negara yang berjaya pun adalah negara yang berperi kemanusiaan. Peri kemanusiaan ni apa? Peri kemanusiaan ni maksudnya dia sentiasa fikir pasal orang. Kalau satu syarikat tu dia hanya fikir tentang keuntungan sahaja, duit, semua duit saja, dia tak fikir pasal nasib pekerja dia ataupun customer, syarikat itu akan gagal lah. Perniagaan tu akan gagal. Jadi sama juga dengan negara, dengan keluarga kita kena fikir pasal manusia. Kalau dalam keluarga kita fikir pasal anak, pasal isteri, pasal nenek kita. Kalau ada syarikat, kita fikir pasal pekerja, pasal customer. Yang kita kena fikir adalah manusia. Jadi seorang yang perlakuan dia bermoral, dia fikir manusia dahulu. Apa-apa, nombor satu manusia.
Nah, ataupun orang lain lah, kita fikir pasal orang lain. Satu lagi, hormat menghormati. Sekali lagi cikgu nak kamu fikir seorang yang cikgu nak kamu fikir seseorang dalam hidup kamu yang kamu kagum. Cuba kamu fikir, adakah orang itu menghormati orang lain? Cikgu boleh kata pasti orang yang kamu kagum tu dia menghormati orang lain. Jadi itu yang menyebabkan dia sendiri dihormati. Okey. Okey, baik pelajar. Jadi hari ini cikgu ada sedikit latihan untuk kamu. Latihan yang kamu kena jawab dalam Google Form, iaitu kamu kena pilih ciri-ciri insan yang bermoral. Kamu pilih adakah dia ni seorang yang bermoral ataupun dia seorang yang tidak bermoral. Jadi kamu pilih nak. Okey, itu saja dari cikgu. Jadi selamat bercuti. Selamat Tahun Baru Cina kepada pelajar-pelajar cikgu yang menyambut Tahun Baru Cina. Nanti kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP, jaga kesihatan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.